إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kita sekarang ni masih lagi di dalam bab berkenaan dengan air. Hadis yang ke-10, hadis yang ke-9, katanya wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Maksud hadis daripada Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nama dia adalah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing. Sesungguhnya ia, yakni kucing, bukanlah najis. Ia adalah binatang yang sentiasa berada di sisi kamu. Dikeluarkan oleh perawi-perawi yang empat, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Khuzaimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya bekah kita apabila dijilat oleh anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali kita basuh bekah tersebut. Salah satu daripada 7 kali basuhan tu dengan air tanah. Okey, habis. Malang ni hadis berkenaan dengan kucing pula. Yang mana kalau kita tengok ada sedikit persamaan di antara anjing dan kucing. Anjing, jilatan anjing dihukumkan najis. Dalilnya hadis yang kita bincang minggu lepas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Baik. Satu ketika Abu Qatadah dia ambil wuduk. Lepas tu dia ada menantu. Menantu dia nama Kabsyah, perempuan. Jadi menantu dia pun bagilah air wuduk kepada Abu Qatadah. Tengah-tengah Abu Qatadah nak ambil wuduk, tiba-tiba ada kucing mari sepek, mari nyepek. Memang jenis kucing lagu tu dah. Kucing yang duduk dalam rumah kita memang jenis dia lagu tu dah. Dia duduk bagi nyepek tepi kita. Secara kebetulan Abu Qatadah tengok kucing tu nak air. Abu Qatadah senggeng bekah dia bagi minum kucing. Bagi kepada kucing tu air tersebut. Lalu tu menantu dia Kabsyah tadi duduk tengok Abu Qatadah pelik. Dah warna buat gitu kat air tu nak buat wuduk pula. Jadi seolah-olah menantu dia faham bahawasanya tak boleh lawak gitu. Sebagaimana air jilatan anjing kita kena cuah, begitu juga air jilatan kucing tak boleh kita guna untuk berwuduk.
Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah khabar kucing ni dak najis. Kucing ni dak najis bermaknanya air jilatan kucing boleh kita guna untuk berwuduk. Air jilatan kucing boleh tidak dihukumkan sebagai air mutanajis. Jadi kalau kucing jilah air dalam gelas kita ke, kita buat air teh, kita potok kucing rumah kita ramai. Kucing rumah kita memang banyak ah. Jadi oleh kerana kucing pun dahaga juga, kita lock sekejap nyejilat ke dia dah. Boleh tak kita nak minum? Kata ulama tidak menjadi masalah. Kerana benda? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innaha laysat binajis. Sesungguhnya kucing dia bukanlah najis. Boleh kita minum. Soal kita lalu kedok tu nombor 2. Lalu kedok tu nombor 2. Kadang-kadang kita ni benda hak yang terang-terang halal, kadang-kadang dak lalu dah nak buat warna nak paksa tak boleh. Motoh amai paksa-paksa gitu. Dan kadang-kadang ada setengah orang benda hak yang dak halal molek-molek ada dia timbang. Benda dak halal. Kadang-kadang kita ni makan-makan kita dak tahu sekarang. Benda tu kita lalu molek, tapi apabila khabar barulah lugar balik. Kan ada sebahagian daripada orang kita tu, ni adalah cerita tak tahu sahih ke tak. Dia kalau dia pergi Thailand tu, dia naik kereta api di Thailand, di atas kereta api di Thailand tu ada orang jual sate. Orang jual sate. Jadi orang jual sate dia pun tengok, oh sate sedapnya, beli. Oh makan sedapnya sate. Oh lalu molek Tapi lepas tu tahu sate babi, mutah wek-wek ya. Kadang-kadang kita ni dak lalu, apabila kita tahu, dak tahunya lalu dak sekarang. Jadi sekarang ni masalah nak minum ataupun tidak tu nombor 2. Tapi daripada segi hukum boleh kita minum kerana kucing tu adalah suci. Sama juga air yang telah dijilat oleh kucing boleh kita guna untuk berwuduk. Sebab hukum kucing tidak sama dengan hukum anjing. Melainkan kata ulama, melainkan kita tengok depan mata kita lelek-lelek dia kekoh tikus. Mampu kerah tikus berkubang darah. Tengah tu duk jilat-jilat lagi darah, nyejilat pula air kita. Tu hukum lain. Hak tu hukum lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hukum mulut kucing adalah suci. Kalau dia jilat air dalam bekah kita, maka tidak dihukumkan air tersebut sebagai air mutanajis. Dalilnya hadis ni. Okey, itu yang pertama. Melainkan yang kedua, apabila kita tengok lelek-lelek dia makan najis. Lepas dia makan najis, dia tak pergi mana, tak pergi minum air, tak pergi lari jauh, tiba-tiba dia pergi jilat pula air dalam bekah kita. Kalau air dalam bekah kita tu sedikit, tidak cukup 2 kolah, maka dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis walaupun tidak berubah, berpandukan kepada hadis yang kita bincang tak silap ingat 2 minggu lepas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Air kalau cukup 2 kolah dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Daud, fa innahu la yanjus, dia tidak jadi najis. Bermakna kalau tak cukup 2 kolah dia menanggung najis, dia jadi najis. Sebab itulah kata ulama, apabila masuk najis ke dalam air yang sedikit, yang tidak cukup 2 kolah, sama ada berubah ataupun tidak, air tersebut dihukumkan air tersebut sebagai mutanajis. Kucing mulut dia najis sebab dia makan bangkai, tahi dan seumpamanya. Dia tak pergi mana-mana, tiba-tiba pergi terkang air kita sikit, maka dihukumkan air kita tu sebagai mutanajis. Allah, kita buat air holik campur dengan melo, banyak tu lagi tinggal tak ada dah. Kita nak pergi minum lele, nyegi jilat pula di kucing. Kucing baru lepas makan tikus. Allah, kita rasa hati sungguh ke kucing itu. Tak arah sebab hak tu je ada di rumah kita. Rasa hati ke? Tak rasa hati ke? Mung nak makan ke? Mung tak mau makan ke? Nak minum ke? Tak mau minum ke? Mesti kena buang. Sebab hukum air tersebut mutanajis. Melainkan dia, melainkan lepas daripada dia makan bangkai, ini yang disebut oleh ulama fiqh. Lepas daripada dia makan bangkai, dia hilang sekejap. Ialah mari mula. Yang mana dalam tempoh hilang tu ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang tipis,
Walaupun kemungkinan yang lemah. Kemungkinan dia jumpa air banyak, dia minum daripada air tersebut, cuci mulut dia. Ada kemungkinan saja, bukan dia yakini pun. Ada kemungkinan saja, lepas tu dia pun jilat dalam air kita hok sikat itu, kata ulama air kita hok sikat tidak dihukumkan sebagai mutanajis. Okey, kita ulang sekali lagi ya. Ini benda fiqh di antara benda yang memang cukup-cukup penting. Sekarang ni kucing tu kita tengok kekeh tikus. Berkobang mulut darah. Dia pun lari. Kenyang sangat lari, neting senyap. Lebih kurang dalam setengah jam. Yang mana dalam tempoh setengah jam kemungkinan dia jumpa air mutlak hak lain. Kemungkinan walaupun kemungkinan yang tipis. Walaupun ihtimal yang dhaif. Ada kemungkinan je. Dia hilang sekejap, dia jumpa air, tiba-tiba dia mari pula dia minum air kita. Adakah air kita dihukumkan sebagai mutanajis? Kata ulama, dah. Dah apa pula? Sebab air kita tu diyakini suci. Kucing saat itu mulut dia memang mutanajis, tapi oleh kerana dia hilang dah sekejap, maka mutanajis mulut dia lemah dah. Apabila lemah, dia tidak boleh menghilangkan asal keyakinan suci air kita. Rasa pening ya dengar benda lagu ni ya. Kalau hak yang kali pertama dengar memang pening sungguh ha. Kalau hak yang biasa dengar dah tak pening mana. Okey. Hamba nak cerita masalah lain untuk membantu kita memahami masalah ni. Di sana ada satu kaedah. Kaedah fiqh menyebut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Benda yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Benda yang yakin yuzalu bil yaqini mithli. Al-yaqinu yuzalu bil yaqini mithli dalam kaedah fiqh. Benda yang yakin boleh dihilang dengan yakin yang seumpamanya. Okey, sebagai contoh. Kita tadi ambil wuduk. Okey, kita ambil wuduk. Lepas daripada selesai ambil wuduk, okey, kita yakin kita ada wuduk. Tiba-tiba dalam setengah jam kita pun mari masjid. Acu nak kat atas kebir, kita mari, aku ketuk kedok lagi ya. Aku ketuk kedok lagi ya. Sudahlah. Kata ulama, syok ketuk kedok lagi tidak dapat menghilangkan asal yang diyakini kita ada wuduk. Maksudnya masih lagi dihukumkan kita berwuduk, boleh kita sembahyang dengan wuduk tersebut. Okey, contoh yang kedua. Tadi kita masuk tandah. Hak sebelum ni kita lepas masuk tandah kita ambil sembahyang. Lepas masuk tandah ambil sembahyang. Okey, tadi kita masuk tandah. Okey, kita yakin kita berhadas. Lepas daripada tu kita pun keluar tandah. Dalam lebih kurang setengah jam masuk waktu sembahyang, kita pun nak sembahyang. Kita pun bagi aku ambil ke dak lagi wuduk Macam ambil dah. Tapi dok yakin. Kata ulama kena ambil wuduk mula. Kerana benda? Kerana berhadas tadi benda yang diyakini. Ambil wuduk syok. Maka syok dia tidak dapat menghilangkan benda yang diyakini. Okey, kita pergi kepada masalah air saat ni. Katakanlah air yang dalam gelas kita Ada seekor kucing, dia makan bakar. Kita tengok saat ni, bau dia hilang kejap. Air dalam bekas kita ni 100% diyakini suci, lagi menyucikan. Tiba-tiba kucing yang makan bakar saat ni tu dia hilang dalam setengah jam dia mari jilat air kita. Tapi mulut dia kita tengok tak ada darah-darah benda. Kalau ada lagi darah tu masalah lain lah. Jadi dia jilat air kita sikit pun tak berubah, mulut pun dia tak ada masalah benda. Daripada segi hukum lagu mana? Air tersebut kata ulama suci lagi menyucikan. Dah apa pula air tersebut dihukumkan suci lagi menyucikan? Kerana kucing yang mulut dia najis apabila dia hilang dan ada kemungkinan dia jumpa air, maka najis mulut dia lemah dah sampai 100% dah. Katakanlah mungkin najis mulut dia 60% lagi tinggal, maka najis mulut dia kita ada kemungkinan tak ada najis terus, kemungkinan masih lagi ada najis, dia tidak dapat menghilangkan keyakinan air ni suci 100%. Okey, boleh faham ke tak? Okey. Ini di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu hukum dia. Jadi katanya sesungguhnya ia yakni kucing bukanlah najis, ia kucing adalah binatang yang sentiasa berada di sisi kamu. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi-perawi yang 4 dan dihukumkan sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله
amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin mimma fa uhriqa alaihi muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, telah datang seorang Arab Badui, lalu ia membuang air kecil di satu penjuru di masjid. Orang ramai pun bangun hendak bertindak ke atasnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka berbuat demikian. Apabila ia selesai membuang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya, yakni orang ramai, mengambil setimba air lalu disiram ke atasnya air kecil. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut satu hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Dia dikenali sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikenali sebagai khadam Rasulullah. Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Ayah dia mati. Lepas tu mak dia nikah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana ketika Rasulullah datang ke negeri Madinah, oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari daripada Mekah pergi ke kota Madinah, hijrah tinggal kampung halaman, harta benda di Mekah, maka mari di Madinah tak ada benda. Siapa di Madinah, penduduk Madinah pakat bagilah, hak ni bagi sikit kepada Rasul, hak ni pakat bagi sumbangan. Ummu Sulaim tak ada benda nak bagi, dia tengok orang lain bagi, ada bagi belaka kepada Rasulullah. Dia pun tengok ada anak dia nama Anas bin Malik, ketika tu baru umur dia 10 tahun. Anas bin Malik budak lagi, umur 10 tahun. Dia pun bawa Anas bin Malik pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Unais khadimuk, wahai Rasulullah, ini adalah Anas, dia menjadi khadam kepadamu ya Rasulullah. Patu ud'u lahu, berdoalah untuk dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mak dia Ummu Sulaim, dia bawa anak dia Anas bin Malik pergi jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah jadikan Anas sebagai khadam Rasulullah. Maksud khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa keperluan Rasulullah akan disempurnakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik dia ambil air untuk Rasulullah. Anas bin Malik bawa lipat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak dia suruh. Lepas tu mak dia suruh pula kepada Rasul supaya berdoa untuk Anas bin Malik. Maka Rasul doa, Allahumma barik lahu fi umrihi. Rasulullah doa supaya Allah Ta'ala memberkati pada umur Anas bin Malik dan pada setiap perkara yang Allah Ta'ala beri kepada Anas bin Malik. Umur dia, harta dia, sehingga kan berkat daripada doa Rasulullah, Anas bin Malik dipanjangkan umur. Dia mati pada tahun 90 Hijrah. Umur dia lebih kurang 100 tahun lebih. Dalam keadaan sehat pula. Sahabat Nabi yang berada di negeri Basrah, hak yang last sekali mati adalah Anas bin Malik. Umur dia diberkati. Harta dia juga diberkati. Lagu mana harta dia diberkati? Orang lain setahun sekali je kebun keluar buah. Dia 2 kali setahun. 2 kali setahun. Allahu Rabbi. Berkat doa Rasulullah kepada dia. Yang ketiganya, Anas bin Malik anak ramai. Anak cucu dia ramai. Kita ni takut anak ramai sebab tak pitih. Anas bin Malik kaya, tubuh sehat. Kaya tubuh sehat tak apa. Anak sampai ke sejuta orang pun tak apa. Kaya. Kita hok duk susah anak ramai. Anak ramai ni sebab dia tak ada pitih se, dak sehat pula, dak dang nak jaga anak. Dah kalau pitih banyak, tubuh sehat pula, beres anak sampai ke 2 juta pun tak apa. Anas bin Malik ramai anak dia. Ada riwayat kata 80 orang lebih. Ada riwayat kata 100 orang lebih. Ramai anak dia. Allahu Rabbi, memang cukup ramai. Umur dia Allah Ta'ala berkatkan. Harta benda dia Allah Ta'ala berkatkan. Anak cucu dia juga Allah Ta'ala berkatkan. Allahu Rabbi. Anas bin Malik, dia khidmat kepada Rasulullah lebih kurang dalam 10 tahun. Sebab Rasul wafat ketika dia umur 20 tahun. Masa Rasul mari dia umur 10 tahun. Dia khidmat kepada Rasul selama 20 tahun. Tapi tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik,
selama aku khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun, tidak pernah pun Rasul jekoh kepada aku, tidak pernah pun Rasul herdik kepada aku, dan tidak pernah pun Rasulullah kata, bapa mu dak buat benda hak yang aku dak buat, bapa mu buat benda hak yang aku buat. Tak pernah Rasulullah kata benda pun. Tu tingginya akhlak Rasulullah. Dan begitu juga hebatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni bukan budak-budak yang biasa dah, budak pondok yang pandai tengok orang tua. Kadang-kadang budak-budak ni tak pandai tengok orang tua. Benda hak yang Rasulullah nak, dia pandai pitah. Dia pandai, budak cerdik. Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Baik, okey, itu sedikit sebanyak cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Yang mana hadis ni diriwayat daripada Anas bin Malik. Katanya, telah datang seorang Arab Badui. Maksud dia orang Arab Badui, orang Arab Badui ni orang Arab pendalaman. Orang Arab nu hok duk dalam mau. Hok yang jahil tukir, kalau cakap kita hok jahil tukir. Hok yang tidak terdedah dengan ilmu pengetahuan, yang tidak terdedah dengan adab pergaulan sesama manusia. Perangai dia memang cukup kasar, Arab Badui. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut man bada jafa, sesiapa yang duduk di pedalaman tu memang ngasar sikit. Sebab dia tidak terdedah dengan adab pergaulan dengan manusia. Dia tidak terdedah dengan ilmu pengetahuan. Hidup dia penuh dengan kejahilan. Orang yang jahil dia tidak pandai nak beradak dengan orang. Dia tak pandai. Tambah-tambah orang Arab Badui siang malam duk main dengan unta. Dia buat orang lain macam unta juga. Buat orang lain macam binatang. Jadi sebab ngasar sikit dia. Baik. Yang mana satu ketika telah datang seorang Arab Badui, lalu ia membuang air kecil di satu penjuru masjid. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Ada setengah riwayat menyebut nama dia Dzul Khuwaisirah Al-Harith. Nama dia Dzul Khuwaisirah Al-Harith. Baik, tak silap ingatlah. Yang mana ada satu riwayat yang lain menyebut dia mari masjid, lepas tu Rasul semayang, lepas tu dia pun duduk belakang, dia pun doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Dia doa, ya Allah, mu beri rahmat kepada aku dengan Muhammad je, mu jangan beri rahmat pun ke orang lain. Allah Rabbi. Orang lain dengar belakang, dia minta Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia dengan Rasulullah je, orang lain jangan beri. Kalau doa selu-selu tu boleh kira doa kuat-kuat, rasa hati orang lain. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamna ma'ahada. Lepas Rasul bagi salam, kata Rasul, mu ni hajjarta wasi'a, dayyaqta wasi'a. Mu ni menyempitkan benda yang luah. Sebenarnya rahmat Allah Ta'ala luah. Jangan sempit benda yang luah. Okey. Lepas daripada tu, duduk semeta, dia rasa nak kecing. Dia pun selok air dia, dia pacor kecing dalam masjid. Dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia seorang, bukan tengah malam. Bukan dia seorang dah. Orang ramai. Dia pacor kecing. Buka kain dia pacor kecing. Sahabat-sahabat pakak tengok Allah, seorang-seorang gerang belaka. Ada hak yang dalam riwayat menyebut ada orang jekor. Ada orang bangun nak rebah. Ada orang bangun macam-macam ah. Dah Allah Rabbi. Sahabat-sahabat bukan orang biasa-biasa, hak bekai-bekai saja. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, orang bekai-bekai saja. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Orang ramai pun bangun hendak bertindak ke atasnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka berbuat demikian. Rasul kata jangan lok dia kecil. Rasul tak bagi sahabat bertindak kepada dia, kawan ni tengah kecing. Tengok. Bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda? Kerana dia kawan ni tengah kecing. Kita bertindak tengah-tengah dia kecing. Hak kena banyak tu habis. Suti masjid kena belaka. Hak kain dia saat ni tidak kena kecing, habis berjeruk kain dia. Orang lain hak tak kena kecing, habis dengan orang lain-lain kena. Dia tengah tubik, tengah tubik. Kita nak perebah dia, nak larang dia, nak pegang kepik tekuk dia pula. Habis ya. Jadi macam pilih bomba terus dalam masjid. Dah harap-harap banyak pula kecing. Habis basah berjeruk kecing. Tengok. Jadi memang benda tu benda mungkar. Benda tu benda salah. Tapi kena ingat, dalam kita nak mencegah kemungkaran, tidak boleh menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Memang kemungkaran wajib dicegah. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, hadis ini memang cukup masyhur. Kita duk biasa dengar sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi,
fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, ubah dengan mulut. Kalau tidak mampu, ubah dengan hati. Yang mana ubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Tapi kena ingat, jangan kita ambil satu hadis ni saja. Ambil hadis lain pula. Ni di antara hadis yang perlu kita kena ambil gabung. Di antara syarat kita nak cegah kemungkaran adalah jangan apabila kita cegah kemungkaran, dia akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Hal tu adalah salah. Memang arak badui kecing dalam masjid dikirakan satu kemungkaran. Tapi kalau kita cegah, tengah-tengah dia kecing, akan mengakibatkan berlaku kemudaratan lebih besar. Hak asal besar ni, akhirnya suti masjid pula jadi. Cuba tengok. Bukan tu lagi, bukan hak yang teruk lagi adalah kawan ni tengah kecing, kita pergi tahan pula tak mui tubik air kecing dia. Dok kesakit ke dia? Tengok. Jadi kita kena ingat, syarak mewajibkan kepada kita cegah kemungkaran, akan tetapi kita kena ingat dalam kita mencegah kemungkaran, salah sama sekali menyebabkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Okey. Satu. Yang kedua, kata ulama, daripada hadis ni ulama mengeluarkan satu kaedah, irtikabu akhafid dararain. Apa maksud irtikabu akhafid dararain? Kita mengerjakan yang paling ringan daripada dua kemudaratan. Katakanlah ada dua kemudaratan di hadapan kita. Ada dua kemudaratan, dua kerosakan di hadapan kita. Yang mesti kita kena buat salah satu. Maka kata ulama, boleh kita buat kemudaratan yang lebih kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Okey, kita buat contoh. Contoh yang berlaku. Katakanlah, kita sekarang ni nak duduk saja-saja nak kat kaki tak boleh. Hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Saja-saja nak kat kaki mana boleh. Hukum dia dosa. Dosa besar. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Mu tidak boleh mencapuk dirimu ke dalam kebinasaan. Walaupun anggota ni anggota mu, tapi mu kena ingat milik mutlak Allah Taala. Kita tidak boleh buat ikut dang anggota kita, melainkan mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh agama. Okey, tiba-tiba seorang tu kena kecing manih. Okey, sebagai contoh, seorang tu kena kecing manih. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar sebahagian daripada saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit tersebut, Allah Taala bagi kesabaran kepada dia dan Allah Taala sembuhkan penyakit dia. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Baik. Sekarang ni kita nak kerak kaki kita. Saja-saja tak boleh, hukum dia adalah haram. Jangan kata ikut aku, kaki aku. Betul, ikut kaki mung. Tapi mung kena ingat kaki mung adalah amanah daripada Allah. Mung tidak boleh buat sesuka hati mung. Bahawa mung kena buat mengikut manhaj yang telah ditetapkan oleh syarak. Mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak melarang mung kerak kalau sekiranya tidak ada alasan. Tapi kalau kena penyakit kecing manis, maka atas nasihat doktor kata kena kerak, maka boleh kerak. Sebab apa boleh kerak? Kerana nak menolak kemudaratan yang lebih besar. Takut merebok kepada tempat yang lain. Takut menyebabkan bahaya nyawa. Maka boleh kita melakukan kemudaratan yang kecil untuk menolak kemudaratan yang besar. Dalilnya hadis ni. Memang kecing dalam masjid adalah satu mungkar. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan kemungkaran tersebut kerana untuk mengelak berlakunya kemudaratan yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Baik. Seterusnya, kata dia, orang ramai pun bangun. Orang ramai di sini maksudnya sahabat lah. Sahabat pun bangun, hendak bertindak ke atasnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka berbuat demikian. Rasul kata jangan buat gitu. Apabila ia selesai membuang air kecil, selesai habis kecing, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya orang ramai mengambil setimba air lalu disiramkan ke atas air kencing. Rasul suruh ambil setimba air, siram atas air kencing tersebut. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, ulama ambil daripada hadis ini, yang pertama, air kencing hukum dia adalah najis. Air kencing tak kira lah air kencing orang lelaki ke, air kencing orang perempuan ke, air kencing kanak-kanak ke, sama ada kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, hukum dia najis. Jadi apabila najis, wajib kita kena bersih daripada najis tersebut. Kalau kita tidak bersih daripada najis tersebut, dalam keadaan lagu tu kita sembahyang,
maka tidak sah sembahyang kita. Air kecing hukum dia najis sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh basuh air kecing tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya air boleh digunakan untuk membersihkan najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, alat yang boleh kita membersihkan najis hanya air sahaja. Cuma ada juga batu, tapi bukan dalam kesemua najis. Batu hanya dalam keadaan tertentu sahaja, iaitu berak dengan kecing sahaja. Kalau tangan kita, kaki kita jejak najis, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak sah, tidak memada kita lap dengan kain, kita lap dengan tisu. Mesti kita kena basuh dengan air. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya ketika mana air yang sedikit, apabila dia datang di atas najis, maka air tersebut tidak menjadi mutanajis. Hak yang jadi mutanajis apabila najis datang dalam atas air sikit. Okey, sekarang ni air segelas. Cicak, tahi cicak jatuh, sutir dalam. Tahi cicak mari atas air. Oleh kerana air ni sikit, maka dihukumkan air ni sebagai mutanajis. Tapi kalau air segelas, kita stok sirang atas najis, maka air tersebut tidak dihukumkan sebagai mutanajis, melainkan air yang kita basuh saat itu berubah, campur dengan najis, warna jadi warna najis, bau jadi bau najis. Seterusnya, benda yang kita faham daripada hadis ni adalah ketika mana ada najis di atas bumi, maka memada kita ambil air, kita letak sirang atas najis tersebut. Memada kita ambil air, kita sirang atas najis tersebut. Tapi kena ingat, bumi ni dengan syarat bumi tu dia menyerap air. Kalau bumi tu tidak menyerap air, maka tidak memada, melainkan kita kena hilangkan ain najis, zat najis kita kena hilangkan. Kita kena faham masalah ni berbeza. Masjid di zaman Rasulullah berbeza dengan masjid di zaman kita. Masjid di zaman kita kapek, masjid di zaman kita mendetar, masjid di zaman kita mozaik. Masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihamparkan dengan pasir-pasir halus. Jadi pasir ni apabila kita orang kecil dia akan menyerap masuk. Jadi kalau kita letak air, dia menyerap masuk. Jadi katakanlah dia atas pasir tiba-tiba ada najis, budak kecil ke, orang tua kecil ke, bau ngacip pering, kita ambil air, kita siram je atas najis tersebut, maka dihukumkan tempat tu suci sebagaimana hak yang dibuat oleh sahabat. Tidak disyaratkan menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kita gali. Tak syaratkan kita gali. Walaupun ada pandangan ulama kata kita kena gali juga, tapi menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak syarat kita gali. Adapun kalau kawasan hak yang tidak meresap air, kita kata kawasan tu kawasan berbatu, ataupun masjid di zaman kita, ada orang kecing atas masjid, ada orang berak atas masjid, maka kalau kita nak bersihkan tempat tersebut, kalau masih lagi basah, kita nak bersih lalu, cara yang pertama adalah kita kena hilangkan ain jirim najis dulu. Ambil kertas ke, ambil tisu ke, ambil ketualan lak biar kering, lepas tu baru siram air atas. Lak biar kering, baru siram air atas. Lepas siram air, kalau kita bau lagi, kita lak air tu, lepas tu kita siram pula adalah tu. Lepas tu kalau bau lagi, kita lak, kita siram pula. Siapa ke hilang bau, siapa ke hilang warna, siapa ke hilang rasa, maka dikirakan suci tempat tersebut. Ia tidak syarat tukar kapek, tidak syarat tukar kapek. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nak awannya kan, orang yang mari masjid ni orang tua-tua. Orang muda-muda tak ramai mana mari masjid, orang tua-tua. Dak tua-tua kadang-kadang dang tua terlajak Allah Rabbi, Allah Taala uji dengan benda beri dak makan. Faham tak beri dak makan? Beri dak makan dah sampai masa nak tubiknya tubik. Dan sampai masa nak tubik dia tubik, beri dak makan, leneng habis dah, leneng beri habis dah. Orang tua-tua ni kadang-kadang berjarau atas masjid. Kadang-kadang tinggal tai atas masjid, dah nak wawan Allah Taala uji. Kita jangan hinalah nak wawan ni. Dah kena kita. Dia bukan nak, tak ada orang nak pun benda lagu tu. Biarlah benda yang terjadi, kita pakat tolong cuci lah. Kalau boleh orang yang buat tu jangan malum dia, kita cuci nak wawan ni. Terpaksa dah tu. Okey. Jadi cara cuci dia gitulah. Hilangkan air dulu, buang dulu, ambil bawa supik se, tisu ke, kertas ke, kain ke, sabuk, kita lak dulu, lak tok atas. Lak tok atas. Okey, habis dah
Ada lagi kuning-kuning, tok air sikit, lak. Lepas tu, nampak ada kuning lagi, tok air sikit, lak. Tok air sikit, okey, siapa ke habis dah jiring dia. Habis dah zat najis, air najis, maka kita pun ambil air, kita cirang pula atas. Kita cirang atas, kalau warna tak ada dah, bau tak ada dah, rasa tak ada dah, maka dimaafkan, maka dihukumkan suci. Tapi kalau masih lagi ada warna, payah kita dah hilang, dah cakap dah ronyoh dah hilang. Kalau warna saja dimaafkan, ataupun bau saja dimaafkan. Memang tak ada dah lain, kita dah ikat dah ronyoh dah, tapi kita cium-cium tu ada bau lagi, macam lepas daripada kita berak lah. Kita basuh tahi, orang apa semua sekali basuh punggung kita lepas daripada berak, dah sabung tak ada dalam tandas. Kita pun nak buat warna, kita pun ronyoh-ronyoh tangan gitu lah, ronyoh-ronyoh di dinding, tapi lepas tu kita bau tangan, Allah, bau lagi, dimaafkan. Dia kalau warna sahaja atau bau sahaja, payah nak hilang, maka hukum dia dimaafkan. Payah nak tanggal kuning dia, dia makan cak ke warna, dah kat dah ronyoh kita. Contoh. Baik, maka dimaafkan, tapi dengan syarat payah untuk hilang. Dalam bahasa kita dipanggil asura zawaluh, payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Sebenarnya bukanlah payah untuk kita basuh najis. Katanya, seterusnya, apabila selesai membuang air kecil, Nabi SAW memerintahnya orang ramai mengambil setimba air, lalu disiramkan ke atas air kecil. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebab itulah kata ulama, apabila kita melihat najis di dalam masjid, berpandukan kepada hadis ni, menjadi fardu kifayah kepada setiap ahli jemaah, menjadi fardu kifayah salah seorang daripada ahli jemaah menghilangkan najis tersebut. Tengok tai cicak ke, tengok tai tikus ke, tengok tikus mapuh ke, cicak mapuh ke, menjadi fardu kifayah kita hilangkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bersihkan masjid daripada najis. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tidak boleh kita memasukkan najis ke dalam masjid. Perkara tersebut hukum dia adalah haram. Dilarang sama sekali kita memasukkan najis ke dalam masjid. Dua. Yang ketiga, orang yang ada pada tubuh dia najis. Orang yang ada pada tubuh dia najis, tidak boleh dia masuk dalam masjid, melainkan kalau sekiranya amang dirasa terselamat daripada mengotori masjid. Kita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang keluar darah haid, dia tidak boleh masuk dalam masjid. Bukan mazhab Syafi'i saja, pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Syafi'i, kita ambil mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpandangan bahawasanya perempuan yang sedang uzur tidak boleh duduk dalam masjid. Atau kita kena ingat, hak yang kata boleh duduk dalam masjid bukan pandangan 4 mazhab. Hak tu pandangan di luar 4 mazhab. Tu pandangan mazhab al-Zahiri. Okey, menurut pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, bahawasanya perempuan yang uzur tidak boleh masuk dalam masjid. Perempuan yang uzur tak boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau nak lalu saja tak apa. Nak lalu, dia tinggal kunci, dia mari duduk masjid, bocor dok sekarang, dia pun tubik cepat-cepat. Tubik saat itu tiba-tiba tinggal kunci kereta pula. Dah tinggal kunci kereta, tak nak balik jalan kaki, tinggal kereta masjid. Kena masuk ambil kunci kereta dalam masjid. Kata ulama, kalau lalu sahaja tanpa berhenti dibolehkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia tidak bimbang bahawasanya darah dia saat itu titik. Kalau dalam bahasa kita dia kata illam takhaf talwithahu, jika dia tidak bimbang dia mengotori masjid. Kalau dia bimbang mengotori masjid, usah kata masuk, lalu pun tidak boleh, kerana memasukkan najis dalam masjid hukum dia adalah dilarang oleh agama. Okey, itu kita kena faham. Baik. Jadi kita ulang balik masalah orang puang masuk dalam masjid. Kalau orang puang haid, menurut pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, yang difatwa dalam mazhab Hanafi, yang difatwa dalam mazhab Maliki, yang difatwa dalam mazhab Syafi'i, dan difatwa dalam mazhab Hanbali, bahawasanya tidak boleh perempuan yang sedang uzur masuk dalam masjid. Hak yang kata boleh tu bukan pandangan 4 mazhab, tu pandangan yang selain daripada 4 mazhab, di antaranya pandangan mazhab al-Zahiri. Okey, tu kita kena faham. Tu yang pertama. Lepas tu kalau lalu saja boleh ke tak? Kata ulama boleh. Boleh perempuan yang uzur lalu dalam masjid, tapi dengan syarat. Dengan syarat illam takhaf talwithahu, jika dia tidak bimbang mengotori masjid. Dia tidak bimbang titik darah. Kalau dia bimbang titik darah, dia bimbang mengotori masjid, maka tidak boleh dia masuk dalam masjid, tidak boleh dia lalu dalam masjid. Lalu pun tak boleh. Okey.
Seterusnya, hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu depan kalau dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya qawla la ilaha illallah. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.